Tuan-tuan kena tengok dalam sebuah hadis, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, ketika dia bercakap dengan orang-orang muhajirin. Tengok, Nabi kata apa? Ya ma'syaral muhajirin, wahai puak-puak muhajirin, khamsun iza betulitum bihinna wa a'udzubillahi an tudrikuhunna. Tengok, Nabi kata 5 perkara apabila kamu dibala dengan dia, dan aku minta berlindung Allah Ta'ala supaya kamu tidak sempat dengan bala bencana ini. Tengok, yang pertama, tuan-tuan tanda yang pertama, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu, tidak zahir, terserlah perbuatan-perbuatan keji dan jahat. Perbuatan permainan fahisyah ni biasanya perbuatan-perbuatan yang seperti zina ni, apa ni, yang terlibat dengan seks. Sekarang ni orang panggil seks bebas. Tak ada seks bebas, seks haram yang ada. Mana ada seks bebas tak? Ada seks haram. Dan Sahabat Khabar malam pula tulis, perarakan merdeka tahun ni diberi peluang kepada cik-nyah untuk bawa bendera sekali. Oh, sudah hebat kita ni. Sudah mendapat pengiktirafan. Merdeka juga monyah-monyah ni pun. Nak kata apa dia? Ini pengiktirafan. Jadi pun ni apa nak kata? Apabila berlakunya fahisyah, berlaku homoseks, berlaku benda-benda secara meluas, apa jadi? Fasha fihimut ta'un, akan timbullah penyakit-penyakit yang berat dalam masyarakat. Ta'un dan penyakit yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Ini yang kes yang pertama. Hari ni penyakit, tak tahu penyakit apa, banyak sangat penyakit timbul. Doktor tak habis seminar dia, habis hak ni mari hak lain pula. Mula-mula takut ke, dia panggil apa dulu, H1N1. Waktu H1N1 timbul, tuan-tuan ingat tak penyakit apa sebenarnya H1N1? Penyakit apa? Tak ingat dah lah. H1N1 babi. Mula-mula Rabah tulis babi. Akhir sekali Menteri Kesihatan Malaysia makannya dia tukar kepada H1N1. Kita pun tak tahu dah, tak ada babi dah pula. Pasal apa bila mari semua burung disebut burung, kenapa tidak H1N2? Bila mari kecil tikus, kenapa dikekalkan tikus, tak kata kecil mouse? Kenapa benda H1N3? Tapi bila babi, tukar nama. Ini permainan orang kita, dia buat benda-benda macam ni. Kita kata penyakit-penyakit yang pelik-pelik mari, dia sebab apa? Sebab daripada penyakit tadi. Yang kedua, tengok ni penyakit yang kedua, walam yunqusul mikyal wal mizan. Apabila peniaga-peniaga ni mengurangkan sukatan dan timbangan, apa jadi? Illa ukhizun bisinin, akan mari bala kemarau. Wa syiddatil maunah, harga barang melambung naik. Sekarang ni naik tak naik? Naik. Wa jawris sultani alaihim, dan pemimpin zalim ke atas rakyat sendiri. Oh, dia kata mana ada kurang sukatan timbangan hari ni? Kurang tak kurang? Kurang. Coba tuan-tuan tengok. Hari ni bila kita guna alat-alat moden kita hari, kalau 20 saat dia suruh bayar seminit. Itu waktu wailul mutaffifin. Termasuk dalam benda-benda yang macam ni. Tak cukup timbangan, kira cukup. Macam mana? Tak cukup saat, kira cukup seminit. Sedangkan mereka boleh kira dengan alat moden yang ada hari ni, saat kira saat lah, kenapa kira minit? Bila dicampur-campur jadi banyak. Jangan sebutlah apa-apa syarikat, tuan-tuan boleh cari sendirilah. Saya pun tak nak kelahi dengan orang. Contoh je. Ini contoh. Kurang timbangan, kurang sukatan, ini berlaku dalam masyarakat, maka akan berlaku kemarau. Berlaku apa ni? Syiddatul maunah, susah hidup. Minyak naik, berapa lagi naik? Banyaklah, benar-benar naik saja dah. Bagai-bagai naik saja. Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim. Apabila orang tidak mengeluarkan zakat, bila tak mengeluarkan zakat, apa jadi? Illa mun'ul qatra minas sama', akan terhalang hujan turun dari langit. Tempat kita terbalik pula. Hujan banyak turun, balik rumah tak ada air.
Ini bala. Hujan turun ni rahmat ke? Hujan turun menyusahkan kita. Saya tak berani kata menyusah. Saya tetap mengatakan hujan turun rahmat. Sebab apa? Nabi kata walaulal bahaim lam tumtaru. Kalau tidak kerana takut haus, dahaga binatang hayawan-hayawan, kamu tidak akan turun hujan. Hujan turun bukan kerana manusia, hujan turun kerana hayawan yang tidak menderhakai Allah Azza wa Jalla. Hujan turun kerana pokok-pokok. Ini realiti. Saya bukan nak membela syarikat air, selama kali tidak. Tak pernah dibayar royalti kepada saya. Tapi realiti yang kita nak cakap hari ini, di saat kita menyambut kemerdekaan, iaitulah hujan turun. Sepatutnya kita tak bincang dari isu air ni. Hujan turun di Malaysia ni setiap minggu ada hujan turun. Tak ada lagi kita nak solat istisqa untuk setahun dua ni kerana lebih hujan. Bahkan Kuala Lumpur yang tak pernah hujan pun tiba-tiba banjir. Banjir sana, hanyut kereta. Balik rumah tak ada air. Jadi hujan turun itu bukan lagi membawa rahmat. Sebab apa? Sebab rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita, kita tidak menggunakannya dengan cara yang baik. Berapa orang yang tak ada air? Belakang rumah dia ada tong air, dia tak ada. Buat tangki air hujan. Berapa orang? Tak buat, dia tunggu air hak mari dalam paip. Tak mari air, habis. Jawabnya balik kampung dah, hujung minggu dah. Air tak ada. Tuan-tuan boleh tengok saya. Ini di antara bala bencana yang menimpa kita. Sebab apa? Sebab jauhnya kita dengan syariat. Berapa dah kita? Yang ketiga, walam yanqudu ahdallahu ada rasulihi. Mereka tidak membatalkan perjanjian Allah dengan perjanjian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Mana saya akan datang musuh lain daripada mereka. Mana musuh luar yang akan menyerang. Sebab kita telah membatal perjanjian dengan Allah dengan Rasul. Apa dia perjanjian Allah Rasul? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tak ikut, mana kita telah batal perjanjian secara tak langsung. Maka akan marilah penjajah. Hari ini penjajahan yang berlaku dalam negara kita masih wujud. Saya tak nak pertikaikanlah masalah Khomeini, tak nak sebut, itu bahaya. Sebutkan jadi masalah pula dah. Masalah negara merdeka ke tak merdeka, kita kata merdeka, dijajah lah. Tak usah duduk marilah ahli-ahli akademik mari dia kata negara tidak merdeka, lepas tu tidak dijajah. Pas sambut merdeka buat apa? Ini pun memeningkan masyarakat. Kita kata kita masih lagi terjajah, minda kita terjajah. Otak pemikiran masyarakat terjajah dan masih lagi terkongkong dengan kepala penjajah di dalam perkara-perkara yang sangat jelas. Tuan-tuan tengok hari ini, kita bercakap tentang hak asasi manusia, hak asasi wanita. Di mana pejuang-pejuang wanita? Apabila anak-anak orang Islam bila bekerja dengan syarikat tertentu, khasnya saya sebutlah kapal terbang, kita kata mereka tidak dibenarkan untuk menutup aurat. Sedangkan tutup aurat ni hak wanita. Wanita Islam ada hak asasi dia. Wanita right duduk di situ. Tapi tak ada siapa pertikai. Kenapa dia tidak dibenarkan tutup aurat? Kenapa? Bahkan dipaksa supaya pakai kain belah pula. Pakai seluar ketat. Kita naik kapal terbang dekat Allah, nak pakai semata gelap atas kapal terbang pun takut sepak orang. Tak pakai kan masalah juga. Ini masalah. Ini masalah. Tidak merdeka dari sebab ini. Dan tempat yang paling memalukan kita di mana? Di airport. Bila masuk airport, di antara lambang airport mana-mana pun mesti botol arak kat depan. Pre duty atas nama. Pre duty berapa? Pre penjajah nama di sini. Ini penjajah. Benda macam ni kita masih belum selesai para jemaah sekalian. Kalau mendakwa kemerdekaan hakiki, iaitulah apabila kita meletakkan undang-undang ini sebagai perlembagaan negara, menyebut negara Islam, negara undang-undang rasmi kita, agama bersekutuan Islam. Kenapa benda-benda yang bercanggah dengan agama masih lagi berleluasa dalam masyarakat? Kalau kita haramkan arak, orang tak boleh marah. Paling tidak janganlah duk tayang luas sangat. Mentah ke airport agak mesti minum arak. Naik kapal terbang, anak-anak orang Islam menghidangkan arak. Apa sampai begini sekali? Teruk kita punya pemikiran. Bahkan orang nak tutup aurat pun tak boleh. Saya tak nak sebut lagi tentang undang-undang hudud. Sebab apa? Yang itu lagi dah lambat lagi lah nak sampai. Yang kelima Nabi kita sebut dalam hadis ini, dia kata apa tadi? Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah.
apabila pemimpin kamu tidak berhukum dengan kitab Allah. Allah kalau sebut dalam Quran kata haram, kita tak kata haram, kita tak kata halal, tapi menghalalkan, tidak menghalalkan. Riba banyak kata banyak, Allahu Akbar, jangan sebut riba dalam muamalahnya, dalam banknya, dalam banyak jenis. Arak sebut dah tadi. Jadi semua benda ini benda yang bercanggah dengan undang-undang Al-Quran. Wa yatakhayyaru, mereka hanya memilih-milih undang-undang. Undang-undang pusaka ambil, bagi pusaka. Yang paling tinggi sekali undang-undang yang mereka ambil, undang-undang zakat. Sebab apa undang-undang zakat ni ambil? Sebab nak menjaga ekonomi umat Islam. Apa jadi? Nabi kita beri amaran di sini, bila tiga perkara ni dibuat, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah Ta'ala jadikan perbalahan sama sendiri. Ini punca. Tuan-tuan tak usah cari banyak-banyak. Hadis ini dalam Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. 5 perkara ini banyak yang terjadi pada kita. Maka kalau kita nak bincang tentang masalah kemerdekaan, kita nak bincang tentang masalah hak asasi rakyat dalam negara, kita telah mencabuli hak rakyat sendiri apabila rakyat yang beragama Islam tidak diberi peluang untuk beramal dengan undang-undang Islam yang menjadi anutan kita, yang menjadi bacaan kita siang dan malam.